Orang senang je nak senang, orang rumah besar nak rumah besar, orang kaya je nak kaya, orang kereta besar nak kereta besar, pangkat besar nak pangkat besar. Tengok orang isteri besar je nak isteri besar, tengok orang suami besar je nak suami besar. Pada dunia menjadi satu fokus dia. Zaman dulu, subhanallah, satu kenikmatan yang cukup hebat benda tu. Sebab tu kadang-kadang mak dia biasa bagi 20 sen, tiba-tiba hari tu mak duit tak ada, mak bagi 10 sen. Pergi sekolah, pergi moncong 1 kilometer panjang, protes, silent protes, kenapa hari ni kurang 10 sen. Ya salam. Tapi nak sebutnya bila mana kita ada duit sikit, kita senang sikit, boleh beli mi bandung, ketika itu apa? Kencing manis, darah tinggi, gout, macam-macam, sakit jantung. Ketika itu kita tak boleh makan apa yang kita nak, sebab dia balik kepada kita lepaskan balik dunia. Ketika susah, kita pulun sampai kaya. Dah kaya, doktor kata, Tuan tak boleh makan ni, kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, buah pinggang. Tuan boleh minum air mineral dengan biskut mayat sahaja. Yang kita kejar, kita tendang balik. Sebab itu dia bukan nikmat. Sebab tu akhirat dia nikmat. Tidak ada kencing, tidak ada berak, tidak ada selsema, tak ada. Tidak ada. Makan makin sedap, makin sedap, makin sedap, makin sedap, makin sedap. Allahu Akbar. Subhanallah. Tidak ada satu perkara yang kita tidak rasa nikmat, melainkan nikmat belaka dan bertambah-tambah dan tidak pernah berkurang. Sebagaimana neraka dia bertambah siksaan dan tidak pernah berkurang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Lalu hatinya akan terus digelayuti pikiran seperti ini. Hati dia akan larut. Digelayuti ni maksudnya je larut, dan fokus terhadapnya. Hatinya larut dengan dunia, nak senang. Dia tengok orang senang je nak senang, orang rumah besar nak rumah besar, orang kaya je nak kaya, orang kereta besar nak kereta besar, pangkat besar nak pangkat besar. Tengok orang isteri besar je nak isteri besar, tengok orang suami besar je nak suami besar. Pada dunia menjadi satu fokus dia. Sedangkan itu bukan apa yang Allah suruh fokus. Yang Allah suruh fokus dalam urusan-urusan dunia, tengok orang bawah kita, baru kita rasa syukur. Dalam urusan agama, tengok orang atas kita, macam mana solat Nabi, solat sahabat, baru kita ada kemajuan, baru kita nak membangunkan diri kita dalam urusan agama. Jadi salah kita mengurus, lalu ia lalai dari mengingat kematian dan tidak mengakui kedekatannya, dan dia lalai dan dia rasa kematian itu jauh. Bila satu ketika dalam hatinya terbesit dekatnya kematian, maknanya ketika hatinya terbesit dekat kematian, dia teringat bahawa mati itu dekat, mengakui kedekatannya. Bila suatu ketika dalam keadaan begini, maka apa terjadi? Juga kebutuhan untuk bersiap-siap menghadapinya. Ia akan menundanya dan berjanji kepada dirinya dengan mengucap, hari-hari masih terbentang luas di hadapanmu hingga kamu dewasa dan bertaubat. Maknanya kadang-kadang terbesit macam terdetik. Dalam duduk-duduk kadang dia terdetik, agak-agak macam manalah aku mati deh, agak-agak bila aku mati. Bila hati berdetik saja, syaitan datang, nafsu datang, menipu dia lagi. Lama lagi, jauh lagi, engkau pemuda, ada orang 200 tahun umur, tengok tu kura-kura, giant tortoise, kura-kura gergasi, umur 600 tahun. Itu kura-kura, kita kura-kura ke? Nak sebutnya apa? Dia bagi kat hati agar lebih leka, supaya tidak bersiap sedia. Sebab syaitan dia akan ganggu kita setiap masa sampai nak mati tu. Dia ketika nak mati, ketika nazak sakratul maut, syaitan, iblis akan datang dengan jumlah yang cukup kuat, menyerupai orang-orang yang dekat dengan kita, rupa ayah kita, rupa mak kita, supaya kita tidak menyebut la ilaha illallah ketika kita meninggal dunia, supaya kita ni kufur ketika itu.